Salam sejahtera. So hari ini cikgu akan teruskan dengan kadar tindak balas ya, iaitu cikgu akan memperkenalkan satu teori yang khas untuk bab ini, iaitu teori pelanggaran. Okey. Sebelum cikgu masuk ke teori pelanggaran, cikgu akan buat sedikit rumusan ya tentang apa yang kita sudah study sebelum ini. Okey. So, actually dalam bab ini, kadar tindak balas ya, paling penting kamu mesti menguasai kemahiran untuk melukiskan graf and then bagaimana dapatkan jawapannya daripada graf. So, graf ini ada dua jenis. Satu, graf isi padu gas melawan massa, di mana nanti kita akan lihat di eksperimen 7.1 dan 7.4. Okay. Kemudian kita akan kaji ya, yang graf ini adalah berkaitan dengan kepekatan dengan suhu ya. Okay, kita akan melukis graf kepekatan melawan satu pemasa. Okay, satu pemasa ini maksudnya apabila kamu menjalankan eksperimen, kamu catatkan masa. So, selepas kamu catatkan masa, kita akan buat calculation untuk satu pemasa. Okay. Okay, kita lihat ya. Ini memang kita sudah buat sebelum ini. Kalau kamu ada cuba, memang tak ada masalah untuk kamu sebab cikgu bagi soalan untuk buku teks untuk kamu latih sekali lagi. Ya, latih tupi. Okay. So, untuk ini, mestilah melibatkan tindak balas yang membebaskan gas. Yang membebaskan gas, iaitu sama ada hidrogen ataupun gas apa? Karbon dioksida ya. Memang ini dua eksperimen kita memang dalam bab 6 ke? Yes, kita sudah study lah. Okay, so kita ambil isi batu gas itu, kita lukis graf di paksi X ini mestilah masa. Okay, kita akan lukis tangent pada masa yang dinyatakan dalam soalan. So, tangent ini sebenarnya adalah apa dia? Tangent yang kita lukis ini kita cari kejerunannya. So, kejerunan ini sebenarnya adalah kadar tindak balas. So, tak ada masalah ya. Di mana ini kamu matematik kamu sudah study, ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. So, kita dapati unit dia memanglah sama dengan unit yang kita study untuk kadar tindak balas, iaitu cm padu per masa. So, memang kaedah ini digunakan untuk kita menentukan kadar tindak balas. Okay, now kita lihat ada satu jenis graf lagi, ya. Kita ubahkan, ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, di mana kita ubahkan kepekatan satu larutan, kemudian kita jalankan eksperimen, kita dapatkan masa, kita buat calculation untuk satu per masa. Tengok unit dia, S-1. Dia kadar masa mesti letak di bahagian bawah. So, actually soalan dia akan tanya pertama, apa maksudnya satu per masa? Sebenarnya satu per masa ini sama dengan kadar tindak balas. Sama maksud dengan kadar tindak balas. Ini kalau dia keluar graf satu per masa, dia adalah lebih senang. Kamu boleh dapat jawapan direct. Ya, tak payah buat apa-apa. Direct kamu boleh dapatkan kadar tindak balas. Okey, contohnya soalan minta kamu tentukan kadar tindak balas apabila kepekatan larutan itu adalah 0.16. So, bagaimana kamu buat? Kamu akan ambil 0.16 di sini, kamu lukis ya satu dotted line macam ni, sentuh graf ini, garis ini. Okey, kamu turun ke bawah sini, ini adalah kadar tindak balas. Direct. You boleh dapat jawapan. Okey? Now kita lihat apa maksudnya teori pelanggaran.
Okey, untuk teori pelanggaran, dia hanya fokus kepada zara-zara bahan tindak balas. Contohnya, ini tindak balas kimia. Ya, A plus B menghasilkan C. Ya, A bertindak balas dengan B. So, kita faham ini adalah bahan tindak balas. Maksudnya, kita tak akan fokus kepada C ini ya, zara-zara hasil tindak balas. So, kita akan lihat kepada bahan tindak balas. So, kita dalam teori ini, dia menyatakan ya, bahawa zara-zara adalah sentiasa bergerak. So, apabila dia bergerak, dia akan berlanggar di antara satu sama lain. Dia macam ni. Dia lihat sini. Jika pelanggaran itu adalah lebih kerap, so kadar itu adalah lebih tinggi. So, kita boleh ambil satu contoh yang memang berlaku dalam kehidupan harian kita. Contohnya, kamu pancur kopi kan? Kalau guna air sejuk, kita dapati serbuk gula itu susah nak larut. Jika kamu gantikan dengan air panas, kita dapati serbuk gula itu dia larut dengan senang saja. Mengapa ya? Dia memang mematuhi teori ini. So, pada suhu yang tinggi, kita dapati zara-zara bahan tindak balas itu akan bergerak dengan lebih laju. So, apabila dia bergerak dengan lebih laju, kekerapan untuk zara-zara bahan tindak balas itu berlanggar adalah lebih kerap. So, jika lebih kerap, kadarnya adalah lebih tinggi. Okay, now kita lihat ya. Teori ini, apa-apa tindak balas kimia, ya kita mesti make sure ya, dia adalah memenuhi dua syarat ini. So, dua syarat ini jika dipatuhi, kita kata pelanggaran itu dipanggil pelanggaran berkesan. Ini sama dengan pembelajaran. If kita study pembelajaran, ya jika dia you saja baca, you tak faham, tak cuba buat latihan apa kan. So, you dapati dia tidak boleh menghasilkan outcome yang kita harapkan. So, jika kita belajar dengan betul, ya, yang kita panggil dia sebagai pembelajaran berkesan itu, kita dapati kita boleh dapatkan keputusan yang cemerlang. Itu ialah outcome. Okey. Kalau dari segi tindak balas kimia, outcome adalah hasil tindak balas. So, untuk mendapatkan hasil tindak balas yang maksimum, kita mesti rujuk kepada pelanggaran berkesan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran berkesan? Okey, pelanggaran berkesan maksudnya zara-zara itu mesti pelanggar dalam orientasi yang betul, tempat yang betul, arah yang betul. Okey, and dia mesti melebihi atau sama dengan satu tenaga yang dipanggil tenaga pengaktifan. Kita lihat satu demi satu. Kita back to slide sebelum ini. Okey, lihat sini ya. Ini ialah hasil. Hasil ialah yang warna biru cantum dengan yang merah ini. Ini ialah hasil. So, untuk dapatkan hasil ini, zara-zara bahan tindak balas ini mesti berlaku pada arah yang betul. Iaitu dikatakan orientasi yang betul. So, ini pelanggaran macam ini, kita panggil dia pelanggaran berkesan. Tadi yang cikgu sebut ini, dia pelanggar ini, bukan kata ikut suka hati, dia pelanggar. Kadar akan bertambah. Tidak. Hanya rujuk kepada pelanggaran berkesan. Jika pelanggaran berkesan bertambah, kadar tindak balas akan bertambah. Kita lihat ini. Contohnya, tengok ini. Dua ini. Dia tidak berlanggar pada orientasi yang betul. So, pelanggaran macam ini tidak akan menghasilkan produk yang kita nak kutip itu. So, pelanggaran ini kita kata pelanggaran yang tidak berkesan. Tidak berkesan. Ya,
So, ini maksudnya perkesan ya. Okey, maksudnya nanti apabila kita nak jawab soalan SPM, kamu tak payah tulis ini. Tak payah tulis Zara-Zara yang pelanggar dalam orientasi yang betul mempunyai tenaga yang sama dengan atau melebihi tenaga pengaktifan. Kedua-dua ayat ini boleh diganti dengan satu kata kunci, iaitu pelanggaran perkesan. Kalau you sebut pelanggaran perkesan, pemeriksa yes, memang faham itu maksud dia. Maksudnya dua kenyataan ini. Ya, kita hanya gantikan dua ini dengan pelanggaran perkesan. Okey, now kita lihat apa dia tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan actually adalah tenaga minimal yang mesti ada supaya tindak balas itu boleh berlaku. Okey, contohnya kita lihat gambar raja profil ini ya, gambar raja profil tenaga ini. Don't worry ya, ini nanti kita masuk bab 3 form 5. Kita akan kaji dengan lebih detail lagi untuk ini. Okey, yang penting kamu dapati gambar raja ini dia memberikan kamu maklumat. Tindak balas itu berlaku, dia perlukan tenaga yang berapa banyak. Okey, contohnya kalau sini ialah 50. Contohnya ini ialah 50 kilojoule, ini 20, ini adalah 70 kan. Kita kata yang ini 70. Maksudnya untuk tindak balas ini berlaku, zara-zara tindak balas mesti ada atau melebihi 70 kilojoule tenaga. Dan tindak balas baru boleh berlaku. Okay. Ini sama dengan your SPM lah ya. Ni tengok ya, yang ini actually ialah halangan dia. So, untuk dia bahan tindak balas itu menghasilkan hasil tindak balas, dia perlu mengatasi halangan ini. Ini sama dengan pelajar tingkatan 5. Kamu ingin masuk ke universiti, ya, kamu perlu ada keputusan SPM yang cemerlang. Sekurang-kurangnya 5A. Itu ialah halangan. You cannot go straight from tingkatan 5 and then you go to university. Cannot. You mesti dapat keputusan yang cemerlang ini. Baru you boleh pergi. Ini sama juga. Untuk tindak balas kimia, kita perlu tenaga minimal. So, tenaga minimal ini dipanggil tenaga pengaktifan. Ya. So, hubungan dia macam ni, kita dapati hubungannya macam ni. Kadar tindak balas ini, ya, sebenarnya dia bergantung kepada frekuensi pelanggaran. Ingat, SPM 2 ayat ini kena ada. Bukan saja pelanggaran, tapi kita perlu juga sebut pelanggaran perkesan. Okey, frekuensi ini sama maksud dengan kekerapan. Untuk SPM, dia memang tak terima perkataan kekerapan, kepalangkalian, semua perkataan itu kita tak terima. SPM kita hanya guna perkataan frekuensi. Sama maksud dengan kekerapan. Kita dapati pelanggaran bertambah, kadar tindak balas bertambah. Tapi yang penting sekali adalah frekuensi pelanggaran perkesan. Dia mesti tinggi, your kadar tindak balas baru tinggi. Okay? Secara sebaliknya sama. Jika frekuensi pelanggaran antara zara-zara bahan tindak balas itu adalah rendah, kadar tindak balas adalah rendah. Okay, nanti next lesson cikgu akan ajar bagaimana kita nak mengenal pasti yang zara-zara bahan tindak balas ini adalah wujud sebagai atom, molekul ataupun ion. Sebab dalam SPM kita kena gantikan ini kepada nama zara-zara itu. Contohnya, frekuensi pelanggaran antara atom, zinc,
dengan ion hidrogen. Ini ialah jawapan untuk SPM. Ini ke level yang lebih tinggi ya. So, contohnya ialah zinc ya. Zinc tindak balas dengan asid hidroklorik. Cikgu tulis tindak balasnya. Persamaan tindak balasnya. Kita dapat zinc klorida. Pada masa yang sama, dia akan membebaskan hidrogen kan. So, bersama ini bab 6 kita sudah study. Waktu you nak jawab SPM, kamu nak huraikannya dengan teori pelanggaran. Yang zara-zara bahan tindak balas ini, kamu perlu kena pastikan zara-zara yang di dalam bahan tindak balas ini. Kalau you tulis zara-zara bahan tindak balas, SPM tak ada markah. Itulah cikgu akan ajar dalam next lesson bagaimana kita nak kena pastikan ini kita guna atom. Untuk asid hidroklorik pula, kita guna ion hidrogen. Itu dia. So, you dapati cikgu akan bagi you satu video untuk kamu dapatkan jawapan yang secara keseluruhan supaya you boleh guna semua itu untuk jawab satu saja soalan SPM, iaitu teori pelanggaran. Okay, itu saja untuk teori pelanggaran. Terima kasih.